Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan dan juga pensyarah iaitu Dr. Ruslim bin Amir. Kami daripada kumpulan 7 pada hari ini ingin membentangkan tajuk kami iaitu Six Thinking Hat. Ini adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama, Tuan Nurul Syahrina binti Tuan Yaakob. Yang kedua, Fauzi bin Nasri. Yang ketiga, Farhana Nadia binti Ahmad Azhari. Yang keempat, Lei Zan Yang. Dan yang kelima, Atikah binti Abu Hassan. Baiklah, yang pertama adalah maksud pemikiran. Pemikiran adalah proses mental di mana kita memanipulasikan informasi sewaktu kita membina konsep. Terdapat 5 jenis pemikiran. Yang pertama adalah lateral, iaitu pemikiran secara mendatar yang lebih menjurus kepada kaedah analytical. Individu yang mempunyai pemikiran mendatar ini lazimnya hanya menggunakan daya imajinasi dan bukan secara tradisional atau logik apabila melibatkan penyelesaian masalah. Yang kedua adalah pemikiran secara kreatif, iaitu pemikiran yang berfokus kepada kebolehan seseorang individu itu untuk melihat sesuatu permasalahan dengan cara yang berbeza dan mencari cara yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara yang ketiga adalah secara vertikal, iaitu pemikiran yang lebih menjurus kepada kaedah pemikiran yang lebih bersifat tradisional, iaitu mengikut urutan dan langkah secara sistematik dan tersusun. Yang seterusnya adalah pemikiran kritis, iaitu pemikiran yang berfokus kepada suatu analisis fakta yang dijalankan untuk membina pandangan atau pendapat kita sendiri. Seterusnya adalah pemikiran secara paralel ataupun dikenali sebagai secara sedari yang berfokus kepada penerokaan yang lebih luas dengan mencari makna yang lebih mendalam dengan menanyakan apa yang boleh dibuat dan bukan apa yang ada. Okey, baik. Seterusnya, apakah itu 6 topi pemikiran? Baik, 6 topi pemikiran ni adalah satu kaedah yang diciptakan oleh Dr. Edward de Bono pada tahun 1980. Yang diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul 6 Topi Pemikiran pada tahun 1985. Ia adalah kaedah yang sangat berkesan untuk meningkatkan proses pemikiran selari dan kebolehan membuat keputusan dengan menilai masalah daripada pelbagai perspektif. Okey, model ini digunakan untuk melihat option-option dari perspektif yang berbeza. Telah terbukti bagaimana penggunaan kaedah 6 topi pemikiran ini dalam penambahbaikan kebolehan dan kemahiran berfikir. Menurut Fauzia Jailani dan Mariam Ibrahim 2016, telah menggunakan alat topi berfikir dalam kemahiran membaca dan mendapati yang dapatan kajian mereka menunjukkan kaedah ini membantu budaya berfikir yang berstruktur dalam kalangan murid. Okey. 6 topi pemikiran ini digunakan apabila kita membuat keputusan. Ia membantu kita menstruktur pemikiran untuk membuat keputusan yang rasional. Jika kita tiada pelan atau framework, ia akan menyukarkan untuk membuat satu keputusan. Bila kita membuat keputusan tanpa adanya panduan, impak kepada keputusan itu menjadikan tidak mencapai matlamat ataupun kurang memberangsangkan. Dengan thinking hat ni, kaedah tersebut membolehkan kita mempunyai gambaran besar tentang situasi dan mengenal pasti potensi, risiko dan peluang yang mungkin kita tidak sedari. Okey, setiap topi mewakili peranan fikiran dalam proses pemikiran. Okey, seterusnya rakan saya akan menerangkan maksud setiap warna 6 topi pemikiran. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Adika akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu maksud warna-warna topi.
Topi berwarna hijau melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada sama ada secara logik atau sebaliknya. Topi berwarna kuning melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan, keistimewaan dan manfaat. Topi berwarna hitam melambangkan pemikiran kreatif yang menekankan keburukan, kelemahan dan kecacatan serta dapat mengenal pasti potensi risiko masalah. Manakala topi berwarna biru melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain dalam arti kata lain menguruskan proses berfikir supaya kekal, cekap dan produktif. Topi berwarna putih melambangkan pemikiran natural dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. Dan topi yang terakhir iaitu topi merah melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. Terdapat 6 langkah menggunakan topi pemikiran. Yang pertama sekali, tentukan masalah. Berikan topi, tetapkan had masa untuk setiap topi pemikiran. Putar topi, ringkaskan dan tentukan tindakan. Okey, langkah yang pertama, tentukan dengan jelas situasi atau masalah yang akan diberi tumpuan oleh pasukan. Pastikan semua orang faham dan bersetuju dengan penyataan masalah. Langkah kedua, di mana berikan topi. Berikan setiap peserta topi pemikiran tertentu, galakkan mereka untuk menangkap sepenuhnya sudut pandangan yang diberikan dalam masa yang diperuntukkan. Langkah ketiga, di mana tetapkan had masa untuk setiap topi pemikiran dan kita perlu pastikan perbualan fokus dan setiap sudut pandangan diterokai sepenuhnya. Biasanya setiap topi adalah terhad kepada 5 ke 10 minit. Yang keempat, putar topi. Selepas had masa untuk setiap topi tamat, peserta berputar ke topi seterusnya mengikut arah jam atau lawan jam. Setiap orang mempunyai peluang untuk meneroka setiap perspektif. Ringkaskan. Selepas menggunakan semua topi, rumuskan penemuan dan idea yang timbul semasa pelaksanaan. Kenal pasti tema umum dan penyelesaian yang berpotensi. Yang akhir sekali, iaitu tentukan tindakan berdasarkan penyelesaian idea yang dijana semasa mesyuarat. Pasukan memutuskan item tindakan atau langkah seterusnya untuk meneruskan proses penyelesaian masalah. Langkah-langkah untuk melakukan topi pemikiran ni boleh digunakan dalam kumpulan dan dapat digunakan pakai sendiri oleh seorang guru tu sewaktu sesi pengajaran dan pemudacaraan di dalam kelas. Hal ini kerana apabila guru tu memakai topi yang berlainan warna, guru akan beralih kepada cara berfikiran yang baru. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada kaedah 6 topi berfikir dalam kurikulum sekolah. Okey, kaedah pengajaran yang dikeluarkan oleh KPM perlulah diaplikasikan dalam dunia pendidikan masa kini, termasuklah kaedah 6 topi berfikir. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan satu inisiatif iaitu program penyebatian kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi menyokong program tersebut, pihak KPM telah memperkenalkan kaedah 6 topi pemikiran yang dicipta oleh Edward de Bono. Menurut kajian Charles Kivunja 2015, memfokuskan kepada penggunaan 6 topi pemikiran dalam mengajar kemahiran kritis dan penyelesaian masalah. Dalam kajian tersebut, beliau menekankan bahawa kemahiran ini sangat penting dan kemahiran ini perlu diajar di dalam kurikulum untuk menyediakan murid dalam menghadapi dunia digital komunikasi abad ke-21. Kaedah 6 topi berfikir ni adalah sebagai salah satu cara yang paling berkesan untuk belajar bagaimana cara berfikir secara kritikal. Ia juga penggunaan 6 topi pemikiran juga digunakan sebagai salah satu alat berfikir dalam kebat yang diajarkan di sekolah.
Kajian mengenai 6 topik berfikir. Kajian pertama adalah ditulis oleh Muhammad Khairi dan Zamril pada tahun 2018. Penggunaan topik pemikiran dalam kalangan guru bahasa Melayu di sekolah kebangsaan telah menghasilkan implikasi yang positif terhadap sektor pendidikan di Malaysia, khususnya kepada tahap pengetahuan, sikap dan amalan guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dan kepada kajian kedua, tempatan kajian yang lain mengenai menggunakan kaedah 6 topik berfikir menunjukkan keputusan yang didapati daripada guru yang mempunyai pengalaman mengajar dan kesediaan guru untuk menggunakan kaedah ini dalam PDBC, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Dan dalam kajian Hasna dan Jamaluddin 2017, perpendapatan sikap guru terhadap kebat terletak pada tahap yang tinggi. Guru yang sentiasa bersikap positif akan memberikan impak yang positif dalam PDBC di dalam kelas. Seterusnya adalah mengenai isu pelaksanaan dan cadangan 6 topik berfikir dengan kemahiran berkomunikasi dalam pendidikan. Isu yang pertama adalah guru yang berkesan didefinisikan sebagai pendidik yang baik dan dapat memberikan kesan kepada pelajarnya dari segi personaliti dan seterusnya mampu membawa perubahan tingkah laku kepada pelajarnya. Antara faktor yang paling penting yang perlu ada dalam diri seorang guru adalah kekuatan personaliti dan keberkesanan komunikasi. Seterusnya kita tengok pula mengenai cadangan. Yang pertama, topi putih. Apabila guru memakai topi putih, guru hanya akan menumpukan pada pemikiran objektif berdasarkan fakta, data dan maklumat. Soalan yang boleh membantu guru apabila memakai topi ini ialah berapa banyak maklumat yang saya ada tentang situasi ini. Kedua adalah mengenai topi merah. Apabila guru memakai topi merah, guru bebas untuk menyatakan reaksi emosi guru terhadap masalah semasa tanpa perlu mewajarkan atau menjelaskannya. Antara contoh soalan yang boleh digunakan adalah seperti, apa yang saya rasa sekarang? Yang ketiga adalah topi hitam. Topi hitam akan membantu guru untuk meramalkan hasil negatif dengan berfikir secara kritis dan mengenal pasti potensi risiko, kelemahan dan masalah. Contoh soalan yang boleh digunakan adalah seperti, apakah masalah yang boleh berlaku? Yang keempat adalah topi kuning. Topi kuning mewakili keyakinan dan positif. Ia membantu guru untuk menilai situasi dengan potensi manfaat dan peluang dan mendekatinya dengan perspektif yang positif. Contoh soalannya adalah seperti, apakah potensi manfaat dan peluang yang dikaitkan dengan situasi tersebut? Yang kelima, topi hijau yang menyatakan tentang kreativiti dan menggalakkan guru untuk menjana idea, inovasi dan kemungkinan baru. Antara contoh soalannya adalah seperti, adakah terdapat pilihan lain? Dan yang terakhir sekali adalah topi biru yang mewakili gambaran besar dan ia bertanggungjawab untuk menguruskan proses berfikir. Contoh soalannya adalah, bagaimanakah kita boleh menguruskan proses pemikiran dan memastikan kita kekal fokus untuk mencari penyelesaian. Oleh itu, dengan kaedah ini dapat memastikan komunikasi kekal produktif dan semua pendapat diambil kira. Ini boleh membantu mengelakkan salah faham atau terlepas peluang. Seterusnya, terdapat 6 kebaikan menggunakan kaedah 6 topi berfikir. Kat sini kami senaraikan 6 kebaikannya. Yang pertama, jika kita menggunakan kaedah 6 topi berfikir, kita akan menjadi lebih fokus dan berdisiplin dalam cara berfikir, justru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. Yang kedua, kaedah 6 topi berfikir juga dapat membantu kita untuk berfikir dengan lebih kritikal.
Penggunaan kaedah 6 topik berfikir juga dapat membantu kita untuk memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Hal ini kerana setiap topik berfikir mempunyai warna-warna yang berbeza yang mesti dipadankan dengan situasi yang betul. Yang keempat ialah mempelajari garis panduan tapu putih yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko terpintas sesuatu idea atau cadangan baru. Seterusnya ialah 6 topik berfikir juga akan membantu kita untuk memahami peranan emosi semasa membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir, kita juga dapat mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan kerana setiap topik mempunyai peranan yang tersendiri. Daripada pembentangan kumpulan kami pada hari ini, dapat kami simpulkan bahawa penggunaan 6 topik berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberi kesan positif terhadap penyampaian guru yang lebih berkesan ketika di dalam kelas. Hal ini kerana jika guru dapat menggunakan 6 topik berfikir mengikut warna yang sesuai pada situasi dan waktu yang sesuai, akan membantu para pelajar untuk lebih memahami subjek ataupun pengajaran yang diajar di dalam kelas. Selain itu, penggunaan 6 topik berfikir juga dapat menghasilkan implikasi yang positif terhadap sektor pendidikan di Malaysia khususnya kepada tahap pengetahuan, sikap dan amalan guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami yang membawa tajuk 6 Thinking Hat. Terima kasih utamanya kepada pensyarah Dr. Ruslim bin Amir serta rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.